KPM. Aduh, susah betul lah benda ni. Macam mana nak buat ni? Alamak, nombor pula dah. Apa banyak nombor lah sekarang ni? Macam mana nak masukkan ni? Fizi, kenapa tu? Nasib baik cikgu datang, cikgu. Saya tengah mengatur cara program ni, cikgu. Tapi tak boleh-boleh dari tadi, cikgu. Lah, Fizi dah buat atur cara rupanya. Okey, jom masuk kelas saya. Saya boleh ajar. Boleh ke, cikgu? Boleh. Cantik. Jom saksikan profil guru pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Macam mana hari ini? Semua dalam keadaan yang baik-baik ke? Saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini saya tidak kesorangan, saya bersama dengan Cikgu Nurhilawati Nur Rahmat daripada SMK Bercam, Kintab Utara Perak katanya hari ini. Guru asas sains komputer. Apa khabar Cikgu Wati? Baik, Alhamdulillah. Sihat cikgu ya? Alhamdulillah. Baik, kami berdua akan bersama-sama dengan anda dan kita ditemani oleh cikgu jurubahasa kita, iaitu Cikgu Nur Atika Adni daripada SK Kuala Kubu Baru, Selangor. Cantik orangnya pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan berbincang, kita akan belajar tentang sesuatu cikgu. Saya pening kepala dah cikgu. Tadi macam mana nak mengatur cara program. Adakah hari ini kita akan belajar tentang itu, cikgu? Ya, insya-Allah kita akan kupas dengan lebih mendalam topik itu. Silakan cikgu. Baik, terima kasih. Sama-sama cikgu. Baiklah, hari ini kita akan bercerita mengenai pengatur cara dan juga kita hayat pembangunan sistem. Baik cikgu. Siapa tu pengatur cara? Fizi tahu tak siapa? Saya pengacara, cikgu. Jom kita berkenalan. Siapa sebenarnya pengatur cara tu? Baik, silakan cikgu. Baik. Okey, definisi pengatur cara ialah pengatur cara ni ialah seseorang yang mempunyai kebolehan dalam menulis sesuatu atur cara atau perisian. Maksudnya, dialah orang yang bertanggungjawab menulis atur cara atau membangunkan sesuatu perisian. Seseorang pengatur cara merancang, mereka bentuk, menguji dan mengimplementasi sesuatu atur cara atau perisian. Baik, cikgu. Baik, jom kita tengok peluang pekerjaan. Baik, untuk seorang yang mahir dalam pengaturcaraan, bidang pertama yang boleh diceburi ialah pengaturcaraan dan pembangunan sistem. Apa peranan dan tanggungjawabnya? Merancang, mereka bentuk, mengemaskini, menguruskan perisian komputer dan juga sistem. Apa kejayaan yang sesuai, Fizi? Ya, cikgu. Juru analisis sistem, jurutera sistem komputer dan juga pengatur cara komputer. Baik, jom kita tengok bidang yang seterusnya. Bidang yang seterusnya ialah web dan komunikasi digital. Kalau pengatur cara tu terlibat dalam bidang ini, beliau akan membangunkan aplikasi berasaskan web, menulis kod atur cara, mengintegrasi sistem, menyediakan bantuan teknikal dan membangunkan media interaktif, produk digital dan juga multimedia. Apa kejayaan yang boleh buat? Pembangun laman web, pembangun perisian multimedia dan juga pereka grafik dan multimedia. Banyak juga peluang pekerjaan cikgu ya? Ya, sebenarnya Fizi, kalau orang tu mahir dalam pengaturcaraan, memang boleh membantulah ekonomi kita sebenarnya. Silakan cikgu. Seterusnya. Baik, pembangunan aplikasi. Kita hayat pembangunan sistem SDLC. Baik, apa tu SDLC? Juga dikenali sebagai kita hayat pembangunan aplikasi. Ini nama lain untuk kita hayat pembangunan sistem. Menjelaskan tentang proses merancang, mereka bentuk,
menguji dan mengimplementasi sesuatu aplikasi atau perisian. Terdiri daripada satu kitaran fasa secara berjujukan dan menjadikan satu pelan tindakan yang berkesan kepada pasukan projek. Membantu mengesan status penyempurnaan sesuatu projek. Okey, kenapa saya katakan ianya sebagai satu pelan tindakan? Sebab bila satu perisian akan dibangunkan, okey, kita ada satu tim, satu pasukan yang akan membangun bersama-sama. Jadi SDLC ni kita akan gunakan sebagai satu pelan tindakan. Kita boleh tengok dia punya aturan, flow dia. Yang mana kita perlu lakukan langkah demi langkah. Oh, baik. Dia ada sistem lah, cikgu. Yep. Okey, metodologi umum kita hayat pembangunan sistem SDLC. Yang pertama, kita ada model air terjun. Yang kedua, model RAD, iaitu Rapid Application Development. Yang ketiga, model lelaran iteratif. Baik. Alright, seterusnya model lingkaran spiral, model tangkas agile, dan akhir sekali model hybrid, iaitu kombinasi model. Banyak betul lah model-model cikgu ya. Hari ini kita harapkan kepada anda yang sedang menonton Didik TV ni kekal fokus, jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, bersama-sama dengan anda. Kita ditemani oleh Cikgu Wati, iaitu Guru Asas Sains Komputer SMK Bercam Kinta Utara, Perak. Hari ini kita belajar tentang Sains Komputer tingkatan 4, iaitu saikah pengatur cara itu. Baik Cikgu Wati, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita. Baik Cikgu, tak sabar-sabar saya, Cikgu. Okey, jom. Baiklah, okay, saya akan terangkan mengenai fasa-fasa kita hayat pembangunan sistem. Baik, fasa pertama kita ada analisis masalah. Di fasa ini, okay, apabila kita mendapat sesuatu situasi, kita perlu mencari data terlebih dahulu. Kemudian kita analisis masalah itu. Kenapa sistem itu perlu dibangunkan? Keperluan untuk membangunkan sistem itu. Dan kita perlu memikirkan penyataan masalah. Baik, Cikgu. Okey, fasa kedua ialah reka bentuk penyelesaian. Di fasa ini, okay, kita akan mereka bentuk penyelesaian berdasarkan analisis masalah yang telah kita buat di fasa 1. Fasa seterusnya, fasa ketiga ialah laksana penyelesaian. Okey, laksana penyelesaian kita bahagikan submodul dan di sinilah kita akan buat coding. Kita akan menaip atur cara di fasa nombor 3. Baik, Cikgu. Yang seterusnya, Cikgu. Alright, fasa yang keempat ialah uji dan nyahralat. Fasa ini penting. Kenapa penting, Fizi? Kenapa, Cikgu? Sebab bila kita dah type atur cara di fasa nombor 3, kita akan uji atur cara itu dan jika terdapat ralat, kita akan memperbaiki ralat. Okey, di sini juga kita akan lakukan penambahbaikan jika diperlukan. Baik, Cikgu. Yang terakhir? Ya, fasa terakhir, fasa 5 ialah fasa dokumentasi. Okey, dokumentasi kita lakukan untuk setiap fasa. Okey, melibatkan dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Faham, Cikgu. Yang seterusnya, Cikgu? Baik. Okey, kita ada model air terjun. Okey. Baik. Model air terjun ni kita gunakan sebab apa? Sebab ianya paling hampir, paling mirip dengan proses-proses SDLC. Model air terjun ni yang paling awal dibangunkan. Okey, ianya mudah difahami dan juga mudah diuruskan. Okey, mengandungi 5 fasa dan setiap fasa
perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kita sebelum kita bergerak ke fasa yang seterusnya. Oh, jadi dia pakai fasa ke fasa je, cikgu? Ya, kita kena lengkapkan fasa pertama dulu, baru kita boleh buat fasa 2 kedua, dan ketiga. seterusnya. Faham, cikgu. Dan bila kita dah contoh, kita dah lengkap fasa 1. So kita buat fasa 2. Kita tak boleh pergi balik, patah balik kepada fasa 1. Tak boleh. cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Itu dah melanggar atur cara lah. Ya, kita dah melanggar aturannya sebabnya ianya secara berjujukan. Faham, Okey? cikgu? Alright, maklumat dan setiap fasa diperlukan untuk fasa yang berikutnya. Okey, ini saya dah terangkan tadilah. Okey, fasa pertama, fasa analisis masalah. Kita akan tengok apa yang kita akan buat di fasa analisis masalah ni. Alright. Okey, fasa analisis masalah ni kita akan kenal pasti keperluan program dan mencari sebab kenapa kita perlu membina satu aplikasi atau program itu. Keperluan, kenapa? Apa sebabnya kita perlu bina aplikasi itu? Faham, cikgu? Okey. Okey, langkah-langkah secara sistematik harus kita dipatuhi untuk menyelesaikan masalah dengan jelas. Okey, supaya masalah yang wujud tu dapat diselesaikan dengan jelas. Faham, cikgu? Okey, so dekat fasa ini kita gunakan analisis dan juga carta IPO. IPO tu agak-agak apa, Fizi? Apa cikgu IPO, cikgu, ya? Apa tu Ipoh, cikgu? Bukan IPO, lain. Baik, cikgu. Apakah itu IPO, cikgu? Kita akan tengok. Alright, untuk analisis, kita akan tentukan penyelesaian yang kita perlukan. Lepas tu kita akan kenal pasti apa formula yang terlibat untuk program yang kita akan bangunkan tu. Lepas tu kita pula kena pasti pula input yang kita perlukan. Apa pengguna perlu masukkan, data apa yang kita perlukan. Alright. Baik, cikgu. Okey, kita tengok carta IPO. Carta IPO contohnya seperti ini. I itu ialah input, P ialah proses dan O ialah output. Faham, input cikgu. ni ialah apa yang kita nak pengguna masukkan data. Okey, proses. Apa proses yang terlibat? Contohnya ialah kita dapatkan kadar sejam, lepas kiraan, mengira gaji staf. Okey, output pula hasil yang kita nak ialah gaji staf. Baik. Baik. IPO tu adalah input, proses, output, cikgu, ya? Ya, betul. Bagus, saya faham. Baik, kita tengok tadi. fasa yang seterusnya Faham, iaitu cikgu. fasa reka bentuk penyelesaian. Baik. Fasa ini kita buat setelah kita siap analisis IPO. Kalau kita tak siap analisis IPO tu, tak boleh kita buat fasa yang ni. Okey? Dalam fasa ini kita melihat apakah potensi penyelesaiannya secara efektif dan juga secara efisien. Baik, cikgu. So kita nak cari penyelesaian yang terbaik dalam fasa ini. Okey? So algoritma, kita akan buat algoritma iaitu langkah awal penyelesaian masalah. Kemudian kita akan tulis sudut kod iaitu aturan langkah yang kita tulis dalam bahasa pertuturan kita. Itulah sudut kod, cikgu, ya? Ya, kemudian carta alih ini ialah gambaran secara grafik yang menunjukkan langkah penyelesaian dan hubung kait antara satu sama lain. Faham, cikgu? Baik. Reka bentuk kita dapat bahagikan kepada dua iaitu reka bentuk logikal dan reka bentuk fizikal. Reka bentuk logikal, spesifik, abstrak, penerangan mengenai perkara yang akan dilakukan oleh sistem. Okay, input, output proses dan kawalan keselamatan. Itu adalah logikal. Manakala reka bentuk fizikal ialah spesifikasi fizikal sebenar, penerangan mengenai fungsi sesuatu sistem, perkakasan, reka bentuk dan juga tata cara yang kita perlu lakukan. Baik, cikgu. Baik, kita tengok contoh. Okey, ini adalah contoh sudut kod dan juga carta alih. Ini berdasarkan contoh tadi yang mengira gaji staf tadi tu ya. Berdasarkan IPO yang tadi tu. Input, proses, output. Yes. Baik, fasa seterusnya fasa pelaksanaan penyelesaian. Apa kita buat dalam fasa ni? Okey, fasa ni kita ubah daripada sudut kod dan juga carta alih yang kita dah buat tu, kita tukarkan kepada
atur cara. Kita dah start buat programming untuk fasa ini. Faham cikgu. Okey, membina dan menghasilkan sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi, bila kita ada masalah, so kita kita wujudkan, kita bina satu program untuk selesaikan masalah yang kita ada tadi tu. Faham cikgu. Okey, aktiviti pembangunan aplikasi melibatkan pengekodan. Ini yang saya cakap tadi, coding tadi. Okey, pengekodan ni kita guna bahasa pengaturcaraan. Okey, kejap lagi nanti Fizi akan buat. Okey, guna Java programming. Java cikgu. Ya, Java. Dah bersedia? Bersedia cikgu. Okey, Sentiasa bagus. bersedia. Ya. Anda bagaimana? Silakan cikgu. Pengekodan ialah proses di mana kita menukar kod pengaturcaraan kepada kod boleh laksana. Okey. Baik. Kita tengok contoh atur cara di sini. Yang ini berdasarkan tadi IPO, carta alih dan sudut kod tadi. Ini adalah contoh atur caranya. Baik cikgu. Dan ini adalah output yang kita boleh dapat berdasarkan atur cara di sebelah. Oh, ini dia punya contoh cikgu ya. Ya. Baik. Fasa keempat ialah fasa uji dan nyah ralat. Apa kita buat dalam fasa ni, Fizi? Kita dah buat coding, kita dah buat programming. So, bila kita dah buat programming, pastinya kita perlu semak sama ada ralat ataupun tak. Kenapa kita perlu semak ralat, Fizi? Kita kena untuk memastikan kita punya sistem tu benar-benar berfungsi dengan baik cikgu. Ya, tepat sekali. Hebat. Bijak Fizi ni. Okey, baik. cikgu. Okey, baik. Untuk fasa ini kita uji atur cara yang kita dah buat sama ada ianya berfungsi dengan baik ataupun tak. Sama ada tujuannya dicapai ataupun tak. Okey, memastikan semua modul berfungsi. Kita akan buat, kalau ianya satu sistem yang besar, kita akan uji setiap modul tu, sub-modul tu berfungsi ataupun tidak. Okey, memastikan maklum balas daripada pengguna. Okey, kita akan minta pengguna tu buat ujian, test guna kita punya program tu, sama ada mendapati apa requirement yang mereka perlukan ataupun tidak. Okey, melibatkan pengguna sepenuhnya. Okey, kalau ada ralat yang tercicir pun kita akan kena pasti di fasa nombor 4. Okey, membantu pasukan projek membuat dokumentasi. Ini adalah penting juga ya. Bila daripada ini kita akan bergerak ke fasa ke-5, iaitu fasa terakhir. Fasa apa, Fizik? Fasa apa cikgu? Fasa dokumentasi. Tapi sebelum saya terangkan fasa dokumentasi, saya akan terang sedikit mengenai jenis-jenis ralat. Okey, yang pertama kita ada ralat sintaks. Macam mana ralat sintaks ni boleh berlaku? Ianya akan berlaku bila kesalahan tata bahasa, seperti salah ejaan ke, salah koma ke, semikolon tak ada ke, okey, ataupun penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Yang kedua kita ada ralat logik. Okey, berlaku apabila atur cara tidak berfungsi seperti yang kita nak. Okey, jarang, kalau compiler tak boleh nak kesan. Hanya orang yang buat atur cara tu saja boleh kesan. Faham. Okey. Dan yang terakhir kita ada ralat masa larian. Okey, ralat yang ditemui ketika atur cara yang sedang berjalan. Maksudnya bila kita run atur cara tu, dia boleh terhenti secara tiba-tiba. Okey, jenis-jenis semakan, kita ada semakan diri sendiri, rakan sebaya dan selepas tamat modul. Okey, siapa nak buat semakan ni? Okey, sendiri pengarang, orang yang buat coding tu. Kenapa? Bila dia buat, semasa dia buat programming tu, rakan sebaya, orang yang dalam tim yang sama. Okey, selepas tamat modul, bila dah siap semua tu, pasukan tu akan buat testing tu. Baik. Ya. Okey, jenis pengujian, kita ada 4 jenis pengujian: sendiri, sistem, integrasi dan juga penerimaan. Okey, yang pertama, sendiri, memastikan setiap unit dalam sistem dapat berfungsi dengan baik. Okey, sistem, menguji sistem secara keseluruhan. Okey, selepas user uji. Alright, integrasi, memastikan setiap submodul dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya, ianya saling berkaitan. Okey, penerimaan, ujian ini dijalankan semasa ujian integrasi oleh pengguna sistem untuk memastikan ianya memenuhi kehendak ataupun tidak.
Baik cikgu. Ada contoh cikgu? Okey, ini kita contoh akan dia. tengok contoh senarai semak. Baik. Okey, inilah contoh senarai semak yang kita boleh buat. Okey, fasa terakhir, fasa dokumentasi. Ini penting ni cikgu. Okey, dokumentasi. Baik. Baik. Satu proses untuk mengutip dan mengumpulkan data, okey, kumpulkan maklumat, ringkasan seperti laporan pengujian. Tadi kita buat pengujian je, kita kena buat laporan. Betul, Lepas tu masukkan juga carta alih kat sini, kod atur cara, carta IPO, semua kita kena masuk kat dalam fasa dokumentasi. Baik. Okey, dokumen-dokumen ini penting untuk rujukan siapa? Rujukan pengguna akhir dan juga kalau ada orang baru masuk dalam tim projek itu. Jadi dia boleh tahu apa yang berlaku sebenarnya. Baik cikgu. Baik, dokumentasi yang sepenuhnya bagi projek dari awal setiap fasa. So, dijadikan rujukan untuk fasa seterusnya. Okey, Fiji. Ya, Sekarang cikgu. saya nak uji tahap kefahaman Boleh, awak. cikgu. Awak dah bersedia ke? Saya dah bersedia cikgu. Baik. Baik, Kita cikgu. lihat soalan. Apakah soalannya cikgu? Jeng, jeng, jeng. Soalan pertama. Berapakah fasa kita hayat pembangunan sistem? Ada berapa, Fizik? Kita ada 5 fasa cikgu. Awak pasti? Saya pasti Awak cikgu. dah kunci jawapan tu? Saya dah kunci cikgu. Baik, kita semak jawapan. Ting. Ya, betul. Hebat, terbaik. Hebat. Baik cikgu. Soalan cikgu. seterusnya. Baik. Nyatakan 5 fasa kita hayat pembangunan sistem. Kalau tak pay attention tadi, Fizi tak dapat ni. Mesti dah cikgu. Okey. Okey. 5 fasa adalah yang pertama fasa analisis masalah cikgu. Yang kedua, fasa reka bentuk penyelesaian. Yang ketiga, fasa laksana penyelesaian. Yang keempat, fasa uji dan nyah ralat, dan fasa yang kelima adalah dokumentasi cikgu. Baik, jom kita tengok betul tak. Analisis masalah, reka bentuk penyelesaian, laksana penyelesaian, uji dan nyah ralat dan dokumentasi. Baik cikgu. Berapa ganjaran saya cikgu? Wow, hebat. Hebat cikgu. Nanti saya banjir. Baiklah. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama dengan saya, Fizi, dan juga Cikgu Wati pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sains komputer tingkatan 4. Baiklah, rasanya yang di rumah dan juga Abang Fizi dalam studio pun tak sabar-sabar nak tahu macam mana kita nak memprogramkan sesuatu atau cara di dalam komputer kita. Baik Cikgu, teruskan Cikgu Wati. Baik Fizi. Tadi cikgu. saya dah terangkan daripada fasa 1 sehingga fasa 5. 5 Cikgu. Sekarang saya nak Fizi buat pula. Baik Cikgu, saya akan buat Cikgu. Bersedia tak? Bersedia Cikgu. Hebat. Baik. Baik, untuk fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 tadi apa Fizi? Analisis masalah. Okey, di fasa ini awak perlu analisis masalah yang ada berdasarkan situasi yang diberikan. Baik. Awak perlu juga menyediakan analisis IPO. Kemudian untuk fasa kedua, awak perlu lukis, carta alih dan juga tulis sudut. Jom kita tengok soalan. Boleh tak? Silakan Cikgu. Baik. Anda dikendaki untuk membina satu program mengira harga seutas rantai. Rantai ini menggunakan manik berwarna hitam dan putih serta benang. Baik. So Fizi Ya, perlu cikgu. bina fasa-fasa kita hayat pembangunan sistem berdasarkan situasi yang saya berikan. Baik Cikgu. Boleh. Boleh Cikgu. kita mula sekarang? Silakan Cikgu. Baik. Boleh mulakan dengan fasa 1 Fizi? Fasa 1 ya, kita kena analisis masalah Cikgu. Okey, analisis masalah. Yang pertama ialah kita kena mengenal pasti sistem dan juga mencari sebab program ini dibina. Sebab kenapa kita nak bina program ni, kita program ini dapat mengira harga
rantai dengan cepat dan juga tepat, cikgu. Betul, cikgu? Lepas tu program ini dapat mengurangkan kesalahan dalam kiraan harga rantai. Ya, kita perlu bina sistem ini supaya senang untuk membuat pengiraan. Kita jual rantai. Betul, cikgu. Lepas tu nanti kalau pelanggan nak tahu harga, lambat pula kiraan. Jadi kita perlu bina. Okey, baik. Lepas tu kita kena buat carta IPO, cikgu. Baik, boleh Input, proses juga output. Baik. Okey, input dia kita kena ada kos putih, bilangan putih, kos hitam, bilangan hitam, kos benang dan juga panjang benang, cikgu. Baik. Kita perlu dapatkan kos terlebih dahulu, ya? Betul, cikgu. Baik. Kemudian, apakah proses yang terlibat, Fizi? Proses dia ada bayaran satu, iaitu melibatkan kos putih dan juga bilangan putih. Ya. Bayaran dua, kos putih dan juga bilangan hitam. Bayaran tiga, kos benang dan juga panjang benang. Jumlah bayaran satu, bayaran dua dan juga bayaran tiga, cikgu. Itu proses, cikgu. Okey. Untuk output apa dia? Output dia jumlah bayaran lah, cikgu. Nampak gayanya Fizi dapat menyelesaikan fasa analisis masalah dengan baik sekali. Ya, cikgu. Baik. Jadi boleh kita bergerak ke fasa yang seterusnya, itu fasa kedua. Boleh, cikgu. Reka bentuk penyelesaian. Jadi Fizi perlu buat apa fasa ni? Saya kena Tulis apa? Sudokod, cikgu. Ya, tulis sudokod. Silakan. Sudokod. Mula-mula sekali, yang pertama adalah mula, ya. Ya, setiap kita nak buat apa-apa kena ada mula lah. Kita mulakan dengan bismillah, cikgu. Ya. Okey, yang Terusnya? kedua, kita kena masukkan bayaran satu, cikgu. Okey. Bayaran satu iaitu melibatkan kos putih, manik putih, ya, dan juga bilangan putih, cikgu. Betul, Fizi. Cikgu rasa macam mana, cikgu? Okey, tak apa. Teruskan. Okey. Yang nombor tiga. Okey, kiraan bayaran, cikgu. Kiraan bayaran. Baik. Okey, kiraan bayaran. Okey, ini Kiraan bayaran untuk apa tu? Untuk Manik putih, manik putih, cikgu. Ya, betul. Kos Seterusnya. putih. Okey, yang ketiga adalah kita kena masukkan. Fizi, lepas nombor tiga juga ke? Nombor empat, cikgu. Nombor empat, cikgu. Masukkan kos hitam dan juga bilangan hitam, cikgu. Yang hitam lah, cikgu. Kita kena Manik hitam pula, ya? Baik. Masukkan. Okey, kos hitam. Kos hitam dan bilangan hitam. Okey, saya buat yang nombor 5, cikgu. Okey, kita kena kira bayaran yang kedua, cikgu. Ya. Okey. Kiraan bayaran 2. Kiraan ke kira tu? Kita kena kira lah, cikgu. Kira lah. Okey, nampak tak tulisan saya, cikgu? Okey. Boleh lah. Boleh baca kan? Okey. Kos hitam dan juga bilangan hitam. Okey, nombor 6, kita masukkan kos benang, cikgu. Masukkan kos benang. Baik. Okey. Dan juga panjang benang. PANG benang. Okey, nombor 7, cikgu. Nampak, cikgu? Boleh. Okey, kita kiraan bayaran 3, cikgu. Ada berapa langkah semua sekali ni, Fizi? Ada 10, cikgu. Ya, banyaknya. Banyaknya nak kena tulis, cikgu, ya. Ya. Kira bayaran 3. Kira bayaran 3. Iaitu kos benang juga panjang benang. Kos benang panjang. Yang nombor 8, cikgu. Kita kena kira jumlah bayaran, cikgu. Okey. Apa proses yang terlibat tu, Fizi? Bayaran 1, bayaran 2 dan juga bayaran 3, cikgu. Kita campurkan. Campur ketiga-tiga, ya. Baik. Kira jumlah. Untuk dapatkan apa tu, Fizi? Untuk dapatkan jumlah bayaran, cikgu. Baik. Okey. Bayaran 1. Campur bayaran 2. Campur
bayaran 3 cikgu. Nombor 9. Ni nombor 9 dah cikgu. Baik. Kita kena paparkan jumlah bayaran. Yelah, dah kira mesti nak paparkan, betul? Ya. Kalau tidak, kita tak tahulah pula berapa harga rantai tu. Betul. Seterusnya adalah 10 tamat cikgu. Setiap yang bola haruslah ditamatkan. Baiklah. Kita dah buat, Fizi dah buat sedukut. Langkah seterusnya apa, Fizi? Kita buat carta alih cikgu. Ini kawan-kawan boleh saksikan ya. Mula-mula sekali kita kena mula. Okey, mula, lepas tu input. Tulis kat sini cikgu ya. Kos putih dan juga bilangan putih. Kos putih. Baik. Yang kedua cikgu, bayaran 1 bersamaan dengan kos putih dan juga bilangan putih. Kos putih kalikan dengan bilangan putih. Okey, bayaran 1. Asterisk, simbol asterisk tu adalah untuk kalikan darab. Oh, macam mana cikgu? Putih. Macam ni cikgu Ya, betul. Okey. Bil putih. Baik, yang seterusnya input kos hitam dan juga bilangan hitam cikgu. Ya. Input kos hitam. Okey, dan seterusnya bayaran kedua cikgu. Bayaran 2. Bayaran 2. Okey, 2. Cara kiraan pun sama juga macam kos hitam. manik putih tadi. Okey. Hitam. Bil hitam. Okey. Faham cikgu. Yang seterusnya input cikgu, input kos benang. Okey. Betul? Input kos benang. Kos benang dan panjang benang. Okey, lepas tu bayaran 3 cikgu, kos benang cikgu. Bayaran 3, kos benang, panjang benang. Ini apa tanda dia cikgu? Macam bintang ni. Panjang. Asterisk kan? Okey. Yang seterusnya adalah jumlah bayaran lah cikgu. Ya. Jumlah bayaran. So, kita akan tambah bayaran 1, bayaran 2 dan bayaran 3 untuk mendapatkan jumlah bayaran. Tu tambah bayaran 2 tambah bayaran 3. Okey. Yang seterusnya adalah paparan jumlah bayaran cikgu. Ya, paparkan. Ya, betul. Papar jumlah bayaran. Okey, yang seterusnya tamatlah cikgu. Tamat. Okey. Alhamdulillah cikgu. Macam mana cikgu? Okey. Mas, tengok. Betul tak? Berpeluh saya nak menulis ni cikgu. Ya. Baik, jumlah bayaran. Okey, baik. Cikgu. Papa jumlah bayaran. Sebenarnya kalau jumlah bayaran tu perlu dituliskan dengan rapat je, tak boleh ada space sebenarnya, tak boleh ada ruang. Jadinya tak apalah, nanti bila awak buat atau cara nanti awak murnikan di situ. Baik cikgu. Baik. Okeylah cikgu. Berapa ganjaran sini cikgu? Fizi, sebenarnya saya tengok awak sangat cemerlang lah. Terbaik sangat. Terima kasih awak cikgu. boleh tulis sudukut dan lakarkan carta alih ni dengan tepat sekali. Terima kasih Tahniah. cikgu. Sama-sama cikgu. Ini semua hasil daripada cikgu ajar saya lah cikgu. Baiklah, kita lihat seketika kawan-kawan. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Dan kita bersama-sama dengan Cikgu Wati daripada SMK Bercam Kinta Utara, Perak. Hari ini kita belajar tentang sains komputer tingkatan 4. Baik, Cikgu Wati, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Baik, Wati. Fizi. Tadi Fizi dah buat fasa 1 dan fasa 2. Aha. Sekarang kita akan buat fasa 3, fasa 4 dan fasa 5, Cikgu. Baiklah. Baik, di fasa 3, apa yang awak akan lakukan, Fizi? Rasa-rasa kena buat apa? Kita buat apa, Cikgu? Di fasa ini awak perlu buat laksanakan penyelesaian. Okey, untuk fasa ini Baik, awak perlu buat pengekodan. Maksudnya awak perlu Cikgu. menghasilkan atur cara berdasarkan situasi yang telah saya berikan tadi. Awak dah buat analisis tadi, dah buat reka bentuk. So, fasa ketiga ni awak perlu buat pengekodan. Kemudian di fasa keempat, bila awak dah siap, nanti kita akan buat pengujian atau cara yang awak dah type tadi. Baik, Cikgu. Kemudian kita akan tengok ada tak ralat. Kalau ada ralat, kita akan betulkan. Dan untuk pastikan program kita tu dapat berjalan dengan sempurna. InsyaAllah, Cikgu. Baik, Cikgu. Fasa kelima kita buat dokumentasi. Baik. Baik, Cikgu. Anda bersedia? Bersedia, Cikgu? Baik, silakan. Okey, saya tengah buat, Cikgu, ya. Baik, Cikgu. Sambil-sambil tu, Cikgu, cuba Cikgu terangkan fasa 4 dan fasa 5 ni nak buat apa, Cikgu? Ya, okey. Kita akan tunggu Fizi selesaikan atur caranya sebentar Baik. lagi. Okey, di fasa 4 kita akan buat pengujian. Kita akan buat pengujian sama ada atur cara yang Fizi hasilkan itu dapat menepati spesifikasi yang diperlukan. Betul, berdasarkan situasi yang cikgu berikan tadi. Di Saya fasa tengah menaik, kelima, Cikgu. fasa kelima kita akan bincang mengenai dokumentasi yang kita perlu masukkan di fasa 5. Baik, Cikgu. Yes, Cikgu. Dah siap, Cikgu. Dah siap, Cikgu. Penat saya menaik, Cikgu. Betul lah. Cikgu rasa macam mana, Cikgu? Baiklah, jomlah kita semak apa yang Fizi dah buat tadi. Baik, kita tengok. Baik. Mendapatkan bayaran untuk manik putih. Baiklah. Pengiraan. Baik. Baik, Cikgu. Yang seterusnya, Cikgu, bagaimana, Cikgu? Kita nak teruskan lagi dengan prosedur kita ni, Cikgu. Baik, tadi saya dah tengok yang atur cara yang awak buat tu dah tak ada ralat. Jadi kita akan buat fasa keempat iaitu pengujian. Baik. Jom kita masuk data. Okey, masukkan kos manik putih. Di sini Fizi akan inputkan harga 1 unit manik putih. Okey. 50 sen, Baiklah. Cikgu. Kemudian langkah seterusnya Fizi masukkan bilangan manik putih pula. Ada 20 ke semuanya? Ya, baiklah. Okey, Manik jadi hitam. kita dah tengok di situ dipaparkan bayaran manik putih sebanyak RM10. Okey, seterusnya masukkan kos manik hitam. Berapa, Fizi? Manik hitam mahal sikit, Cikgu. Berapa? 60 sen. 60 sen. 60 sen, Cikgu. Baik. 60 sen. Okey. Fizi tertinggal kosong ke tu? Lah, Cikgu. Kita kena ulang balik, Cikgu, ya? Tak apa. Kita tengok apa yang jadi. Boleh tak? Okey. Kita kena masukkan bilangan manik hitam, Cikgu. Okey, baik. Baik. RM12, Cikgu. Baiklah. Kos benang. Berapa kos untuk benang, Fizi? Kos benang adalah RM1, Cikgu. RM1. Baiklah. Baik. Berapa panjang yang digunakan? 2 meter, Cikgu. Okey, baik. 2 meter ke cm, Cikgu? Tak apa, masuk je nombor kat situ. Baik. Baik. Dipaparkan di sini, kalau kita dapat lihat di sini, bayaran untuk manik hitam dipaparkan, kemudian dipaparkan juga bayaran untuk benang. Kemudian harga rantai dipaparkan sebanyak RM24 iaitu dengan mencampurkan kos untuk ketiga-tiga iaitu manik putih, manik hitam dan juga benang. Jadi nampak gayanya atur cara ini dapat berfungsi seperti yang kita kehendaki. Alhamdulillah, syukur, Cikgu. Hebatlah awak ni, Fizi. Mestilah nama lagi Cikgu, kan? Cikgu Wati. Bagus. Baik, Cikgu. Rumusan pada hari ini, Cikgu. Baik. Sebagai rumusan, okey, jangan lupa ya, kalau kita nak buat
fasa analisis ini ya. Sudut kod dan carta alih ni kita harus hasilkan dengan lengkap dan betul supaya dapat memastikan satu cara atau program yang kita bangunkan itu dapat menepati kehendak. Yang pertama. Yang kedua, setiap fasa kita hayat tu kita perlu lengkapkan, kita perlu lakukan satu per satu tanpa meninggalkan sebarang fasa kerana ianya saling berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya, Cikgu. Ralat perlu dikenal pasti. Sangat penting ya. Ralat untuk kita kenal pasti supaya kita punya atur cara atau program dapat berfungsi dengan baik. InsyaAllah. Cikgu, bagaimana dengan prestasi saya keseluruhannya cikgu pada hari ini? Secara keseluruhan prestasi awak sangat cemerlang Fizi. Awak dapat menguasai topik pembelajaran dengan baik sekali. Tahniah saya ucapkan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Wati kita iaitu guru sains komputer daripada SMK Bercam Kinta Utara Perak. Cikgu, kalau ada kawan-kawan kita yang terlepas cikgu, boleh rujuk di mana cikgu? Baiklah. Boleh rujuk di Pelanta Delima KPM. Itulah dia. Jangan lupa boleh terus ke sana. Terima kasih kepada cikgu juru bahasa kita itu Cikgu Nur Atika ni daripada SK Kuala Kubu Baru Selangor. Dan terima kasih kepada semua yang tak jemu-jemu menonton Didik TV KPM. Fokus sentiasa, jangan nakal-nakal. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye.